Salam sejahtera. Tajuk video ini ialah 6.3 Imbangan Pembayaran. Standard pembelajaran 6.3.1 mengenal pasti komposisi dagangan dan arah aliran perdagangan Malaysia. Di akhir pembelajaran, diharap pelajar dapat mencapai 4 objektif. Pertama, mengenal pasti komposisi dagangan. Kedua, menyatakan maksud import dan ekspor. Ketiga, mengenal pasti komponen ekspor dan import barang nampak. Dan keempat, mengenal pasti ekspor dan import barang tak nampak. Komposisi dagangan Malaysia terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu ekspor dan import. Apa maksud ekspor? Barang dan perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada negara asing. Ekspor boleh dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu ekspor barang nampak dan ekspor barang tak nampak. Baik, lihat apakah maksud ekspor barang nampak. Barang nyata keluaran Malaysia dan dijual kepada luar negara. Di Malaysia, komposisi ekspor barang nampak terdiri daripada 3 jenis. Pertama, pertanian. Hasil keluaran daripada sektor pertanian dan perladangan. Contohnya seperti getah asli, biji koko dan lada hitam. Kedua, pelombongan. Hasil keluaran daripada sektor pelombongan, contoh seperti petroleum mentah dan gas asli cecair. Ketiga, pembuatan. Hasil keluaran daripada sektor perkilangan, contoh seperti barangan elektrik dan elektronik, pakaian dan perabot. Baik, lihat komponen ekspor yang kedua, iaitu ekspor barang tak nampak. Maksud ekspor barang tak nampak merujuk kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat asing. Ada 9 jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat luar negara. Pertama, perkhidmatan pelancongan. Contoh seperti pelancong asing menginap di hotel tempatan di Malaysia. Dan seperti pelajar luar negara yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan atau pesakit luar negara yang mendapat rawatan di hospital tempatan. Perkhidmatan yang kedua ialah perkhidmatan pengangkutan. Ia berlaku apabila rakyat luar negara menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang dimiliki oleh syarikat di Malaysia. Contoh rakyat luar negara yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan udara seperti sistem penerbangan Malaysia MAS atau menggunakan perkhidmatan pos Malaysia. Perkhidmatan yang ketiga ialah perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat. Merujuk kepada perkhidmatan seperti radio dan televisyen, perisian komputer dan perkhidmatan maklumat seperti berita daripada firma tempatan. Contoh, rakyat luar negara yang menggunakan perkhidmatan siaran langsung TV1. Jenis perkhidmatan yang keempat ialah perkhidmatan pembinaan. Merujuk kepada perkhidmatan pembinaan yang dilaksanakan oleh rakyat Malaysia atau firma Malaysia di luar negara, termasuk pembinaan bangunan, pemasangan jentera serta perkhidmatan penyewaan peralatan pembinaan. Contoh, syarikat luar negara yang menyewa perkhidmatan peralatan pembinaan dari firma Malaysia. Perkhidmatan yang kelima, perkhidmatan insurans dan pension.
merujuk perkhidmatan seperti insurans hayat, insurans bukan hayat, insurans semula, insurans tanpa muatan, pension dan perkhidmatan tambahan. Contoh, syarikat atau rakyat luar negara yang membeli insurans dari firma insurans Malaysia. Perkhidmatan yang keenam ialah perkhidmatan kewangan, iaitu firma luar negara yang menggunakan perkhidmatan kewangan perlu membayar caj bayaran untuk simpanan atau pinjaman atau pengurusan aset serta bayaran pengawal seliaan pasaran kewangan kepada syarikat tempatan. Perkhidmatan yang ketujuh ialah perkhidmatan perkilangan, iaitu bayaran yang diterima oleh firma tempatan yang menyediakan perkhidmatan pemprosesan kepada pemilik barangan bagi aktiviti pembuatan seperti pengumpulan, pembungkusan dan pelabelan. Contoh, syarikat atau firma luar negara yang membayar perkhidmatan pemprosesan, pembungkusan, pelabelan kepada syarikat Malaysia. Dan perkhidmatan yang ke-8 ialah bayaran penggunaan harta intelek, iaitu syarikat Malaysia menerima bayaran harta intelek seperti hak cipta, reka cipta, paten, cap dagang dan franchise. Dan akhirnya, perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi, iaitu perkhidmatan berkaitan audiovisual, sewaan audiovisual, bayaran kepada pelakon, pengarah dan pengeluar, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan sukan, rekreasi dan hiburan. Contoh, perkhidmatan berkaitan tersebut ialah rakyat luar negara yang membuat bayaran kepada rakyat Malaysia. Secara ringkasnya, ekspor barang tak nampak ialah rakyat dan syarikat di Malaysia menjual perkhidmatan ke luar negara. Baik, sekarang kita lihat komposisi dagangan yang kedua, import. Maksud import merujuk kepada barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada negara asing. Import terbahagi kepada dua jenis, iaitu import barang nampak dan import barang tak nampak. Apakah maksud import barang nampak? Iaitu barang nyata yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada luar negara. Komposisi import barang nampak Malaysia terdiri daripada 3 jenis. Pertama, barang pengantara. Barang ini diimport dan diproses semula untuk menjadi barang siap. Contohnya, makanan dan minuman, bahan api dan belincir serta alat ganti dan kelengkapan pengangkutan. Malaysia mengimport alat ganti dan kelengkapan pengangkutan dan membuat pemasangan kereta dalam negara. Yang kedua, barang modal, iaitu barang yang diimport dari luar negara untuk membantu proses pengeluaran serta meningkatkan keupayaan pengeluaran firma. Contoh, Malaysia mengimport mesin cendera, peralatan dan kelengkapan. Yang ketiga, barang pengguna. Barang ini diimport untuk kegunaan pengguna akhir. Contohnya, perabot, kenderaan, makanan dan minuman serta pakaian. Baik, kita lihat komponen import yang kedua, iaitu import barang tak nampak. Apakah maksud import barang tak nampak? Iaitu merujuk kepada perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat asing kepada rakyat Malaysia. Ada 9 jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat luar negara kepada rakyat Malaysia.
9 jenis perkhidmatan tersebut ialah perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat, perkhidmatan pembinaan, perkhidmatan insurans dan pension, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan perkilangan, bayaran penggunaan harta intelek dan akhir perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi. 9 jenis perkhidmatan import barang tak nampak adalah sama dengan komponen ekspor barang tak nampak. Bezanya ialah untuk import barang tak nampak, 9 jenis perkhidmatan tersebut disediakan oleh negara asing dan dibeli oleh rakyat Malaysia. Di sini cikgu berikan contoh perkhidmatan pelancongan seperti pelancong Malaysia menginap di hotel luar negara, dan perkhidmatan pengangkutan seperti rakyat Malaysia menggunakan perkhidmatan udara seperti Singapore Airways. Itu sahaja untuk video ini. Sekian, terima kasih.